Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haren Teji Metusin. Berita-berita utama malam ini. Kejohanan Dunia Wushu Remaja bukti negara Brunei Darussalam mampu mengendalikan acara sukan bertaraf dunia. Warga perkhidmatan awam perlu mempersiapkan diri dari aspek mental dan fizikal selain kerjasama padu menangani sebarang perubahan dan cabaran. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan telah menamatkan penyertaan dalam Expo Pelancongan Jepun 2024 dengan jayanya. Expo berlangsung dari 26 hingga 29 September di Tokyo Big Sight, Tokyo, Jepun. Dianjurkan oleh Persatuan Ejen Pelancongan Jepun, Expo menghimpunkan peserta pameran dari lebih 150 buah negara dan wilayah serta menjadi platform terbaik bagi meningkatkan rangkaian dan hubungan perniagaan dalam industri pelancongan global. Di samping itu, seminar juga diadakan awal minggu ini untuk berkongsi strategi bagi memasarkan tarikan unik yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyertaan negara ke Expo tersebut mencerminkan usaha berterusan ke arah mengukuhkan keberadaan negara Brunei Darussalam dalam pasaran Jepun. Kejohanan Dunia Wushu Remaja ke-9 melabuhkan tiranya petang tadi. Penganjuran kejohanan tersebut menjadi bukti negara Brunei Darussalam mampu mengendalikan acara sukan bertaraf dunia. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persekutuan Wushu Brunei Darussalam. Kejohanan menghimpunkan 507 atlet wushu dari 50 negara. Majlis penutupan kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Penyerahan bendera kejohanan daripada negara tuan rumah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Syarif Mustafa, Naib Presiden Persekutuan Wushu Antarabangsa yang kemudian menyerahkannya kepada Chen Chong, Naib Presiden Persatuan Wushu China dari Republik Rakyat China. Pada kejuaraan kali ini, negara Brunei Darussalam memperoleh 3 pingat emas, 3 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Republik Rakyat China mengungguli kejohanan dengan 13 pingat emas, diikuti Indonesia dengan 10 pingat emas dan Malaysia dengan 9 pingat emas. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan majlis sembahyang Sunan Hajan khusus bagi para pelajar yang mengikuti kelas tuition di bawah program intervensi pendidikan PIP Yayasan berkenaan bagi seluruh negara. Majlis berlangsung pagi tadi di Jamiah Seri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarung. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku ahli lembaga pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan yayasan. Pengisian majlis sembahyang Sunan Hajan, bacaan surah Yasin dan bacaan doa peperiksaan. Kelas tuition PIP Yayasan menumpukan pembelajaran mata-mata pelajaran teras bagi memastikan pelajar mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Juga hadir Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama.
Sejak bulan Januari tahun ini, 232 orang dicatat telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Jumlah tersebut bertambah dengan berlangsungnya Majlis Pengislaman bagi dua orang adik-beradik perempuan Puak Dusun pagi tadi di Kampung Pak Bidang Ukong, daerah Tutong. Soldadu Wah Rosliza binti Buah kini dikenali sebagai Dayang Wah Rosliza binti Abdullah Buah dan Wah Roslia binti Buah dikenali sebagai Dayang Wah Roslia binti Abdullah Buah. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel Alistak bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kedayatahanan proaktif, responsif dan inovatif perlu ada dalam diri setiap penjawat awam bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan negara. Selaras dengan tema sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-31, Keberdayatahanan dan Perpaduan Perkhidmatan Awam Pemangkin Kesejahteraan Negara, setiap pegawai dan kaki tangan perlu terus mempertingkatkan kredibiliti, kompetensi dan mengekalkan amalan budaya berprestasi tinggi secara berterusan bagi menghadapi cabaran-cabaran semasa. Bersempena dengan sambutan Hari Perkhidmatan Awam tahun ini, Berita Perdana mengetengahkan peranan warga perkhidmatan awam yang efisien, bersih, tulus, jujur, berkualiti dan produktif. Mazia Ajini seterusnya melaporkan. Sebagai sebuah institusi dinamik, perkhidmatan awam perlu bergerak mengikut arus peralihan masa yang kompleks serta cabaran dunia yang tidak diduga, termasuk pandemik COVID-19 yang memerlukan setiap penjawat awam mempersiapkan diri dari aspek mental dan fizikal selain kerjasama padu dalam menangani sebarang perubahan. Teknologi juga tidak lagi menjadi pilihan, bahkan sebagai satu kemestian dalam memastikan kelangsungan pemberian perkhidmatan cemerlang kepada orang ramai. Penting untuk warga perkhidmatan awam berpandangan jauh dan berkemahiran dalam menangani perubahan masyarakat. Kita mestilah sentiasa menegakkan integriti kerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Mengekalkan amalan budaya berprestasi tinggi dengan sifat berani, bersemangat jitu dalam menghadapi apa jua isu. Memupuk sifat budaya bantu-membantu, indah camah mata bagi meningkatkan produktiviti kerja. Perkhidmatan awam yang berdaya tahan dan bersatu mampu menjadi pemangkin kepada kemakmuran dan pembangunan yang mampan. Dengan memiliki nilai-nilai luhur dan mengekalkan produktiviti kerja yang tinggi, dapat memastikan keunggulan sesebuah organisasi. Semasa melaksanakan sebarang pekerjaan adalah perlu untuk menjaga kesihatan. Kreatif dalam penyelesaian masalah seperti mencari cara-cara inovatif dan memperbaiki proses kerja. Meningkatkan kemahiran diri dan mempraktikkan nilai-nilai yang positif dalam kerja seharian. Mesti sentiasa up to date segala peraturan yang berkuasa dari semasa ke semasa. Menerapkan nilai-nilai positif dan jati diri yang teguh serta kepimpinan yang berkualiti. Semoga warga kerja perkhidmatan awam akan terus maju dalam mendepani cabaran ke arah memperkasa imej perkhidmatan awam. Laporan Maziah Jini untuk Berita RTB. UNISA menerima penghargaan dari The World University Rankings for Innovation. Butiran mengenainya menyusul seketika nanti. Jawatan Kuasa Jubli Emas penuntut-penuntut Maktab Perguruan Sultan Hassanal Bolkiah Gadong lepasan tahun 1974 hingga 1976 petang tadi mengadakan sambutan Jubli Emas. Majlis berlangsung di sebuah hotel Jalan Tutong.
Hadir yang berhormat Penurangkai Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kira-kira 90 penuntut lepasan tahun 1974 hingga 1976 menyertai majlis berkenaan. Program Masjidku Makmur Negara Berkan bertujuan untuk mengajak orang ramai untuk memakmurkan masjid secara istiqamah dengan mendirikan sembahyang fardu subuh berjemaah. Program yang diadakan bersempena sambutan ke-66 tahun Masjid Omar Ali Saifuddin berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian program Tazkirah Imarah Masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Program diteruskan dengan riadah 66 tahun Masjid Omar Ali Saifuddin. Dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Tamir Masjid serta belia dan belia wanis Syababus Salam Masjid berkenaan. Riadah bertujuan mengembang luaskan syiar Islam dan dakwah selain menyatukan umat Islam dalam aktiviti keagamaan, sosial, budaya dan kerohanian. Dalam usaha meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga alam sekitar, Persatuan Bulan Sabit Merah Cawangan Daerah Tutong pagi tadi mengadakan kempen kebersihan di Pantai Seri Kenangan, Daerah Tutong. Lebih 30 kg sampah berjaya dikumpul semasa kempen tersebut. Antara yang menyertai Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kempen disertai oleh 70 belia dan diadakan sempena sambutan Hari Pantai Sedunia dan sambutan Hari Belia Kebangsaan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA menerima penghargaan dari The World University Rankings for Innovation (WURI) bagi pencapaiannya dalam sistem ranking inovasi tersebut tahun ini. Penghargaan diberikan semasa WURI Global Conference 2024 WGC 24 di Seoul, Republik Korea Selatan baru-baru ini. Hadir menerima penghargaan Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Dalam penyertaan kali ketiga, UNISA berjaya meningkatkan kedudukan dengan meraih kedudukan ke-221 secara keseluruhan dari 13 kategori yang dinilai. UNISA juga meraih kedudukan ke-14 dalam kategori simbol promosi. Manakala dalam kategori infrastruktur teknologi, UNISA menduduki tempat ke-26 dan dalam kategori budaya nilai, UNISA meraih kedudukan ke-74. Simposium bertajuk In the Footsteps of Faith, Bridging Science and Spirituality in the Wisdom of Quran diadakan pagi tadi dengan tujuan meneroka persimpangan penemuan saintifik moden dengan ajaran kerohanian abadi dalam Al-Quran. Simposium anjuran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD diadakan di ruang legar Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir Dr. Haji Awang Muhammad Hussein bin Penyurah Haji Awang Ahmad, Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Dr. Haji Abdul Hanif, Datuk Paduka Haji Mahdi, Penolong Naib Chancellor UBD. Simposium menampilkan 4 penceramah yang masing-masing menyampaikan perspektif unik. 51 peserta menyertai program Jati Diri bagi belia dan belia wanis Masjid Senegara bertemakan menjana pemikiran optimis dan realistik. Program pagi tadi berlangsung di Taman Rekreasi Hutan Simpan Brakas. Program antara lain bertujuan memberi pengetahuan kepada para peserta mengenai kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas yang efektif. Penyampaian sijil kepada para peserta disampaikan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid.
Program diungkayahkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Belia dengan kerjasama Jawatan Kuasa Tamir Masjid, Masjid University, Universiti Brunei Darussalam. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai pencegahan strok, rawatan dan teknik serta pengurusan strok bagi pesakit, Pantai Jerodong Specialist Centre PJSC melalui Pusat Strok dan Pemulihan Neuroscience Brunei BNSRC pagi tadi mengadakan simposium sempena Hari Strok Sedunia. Simposium diadakan di PJSC. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Mazrul Adimin, Binawang Besar, Pengarah Eksekutif PJSC. Simposium menampilkan pembentangan dari pakar BNSRC PJSC yang memberikan pandangan mengenai penjagaan strok dengan penekanan kepada kepentingan pengesanan awal, pencegahan dan pengurusan yang berkesan. Simposium tersebut sebahagian dari komitmen berterusan PJSC dalam meningkatkan penyampaian penjagaan kesihatan sejajar dengan inisiatif global untuk menggalakkan kesedaran awam tentang pencegahan dan pengurusan strok. Seorang warga asing dan seorang penduduk tetap dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan Kelmarin atas 4 pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Akses 2006 iaitu memiliki barang-barang tegahan kastam tanpa kebenaran dan permit yang sah. Ye Yong Pin, warga negara Malaysia berumur 43 tahun, didapati bersalah atas 2 tuduhan iaitu memiliki 90 karton, 2 paket dan 20 batang rokok berbagai jenis dan memiliki 1,440 tin minuman keras berbagai jenis. Bagi tuduhan pertama, dihukum denda RM90,300 atau 18 bulan penjara jika gagal membayar denda. Manakala tuduhan kedua, pesalah dihukum denda RM22,584 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar denda. Manakala Jong Yet Lian, penduduk tetap berumur 45 tahun, didapati bersalah atas 2 tuduhan, iaitu memiliki 75 karton rokok berbagai jenis dan memiliki 36 botol dan 1,440 tin minuman keras berbagai jenis. Bagi tuduhan pertama dihukum denda RM75,000 atau 17 bulan penjara jika gagal membayar denda. Bagi tuduhan kedua didenda RM28,440 atau 14 bulan penjara jika gagal membayar denda. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan serta 2 buah kenderaan dan 3 unit telefon bimbit terlibat dirampas bagi tindakan selanjutnya. Dalam usaha untuk menarik minat saudara-saudara baru mengikuti kelas mengaji Al-Quran, beberapa buah kelas bimbingan mu'alaf ditubuhkan di daerah Belait. Sehubungan itu, pagi tadi, 2 kelas bimbingan iaitu di Masjid Sungai Liang dan di bangunan Persatuan Sinar Islam Kuala Belait dilawati oleh para pegawai pejabat unit dakwah daerah Belait, Kementerian Hal Ehwal Agama. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Mukrisman Safari bin Haji Mustafa, Ketua Unit Dakwah Daerah Belait. Seramai 32 orang mu'alaf mengikuti kelas di Masjid Sungai Liang dan 17 orang menyertai di bangunan Persatuan Sinar Islam. Kelas yang mula dilaksanakan sejak Oktober 2020 itu diadakan setiap hari Jumaat dan Ahad. Ia diharap dapat menarik minat saudara-saudara baru untuk mengikuti kelas mengaji Al-Quran di samping menjadi wadah bagi menyuntik semangat para mualaf agar mengikuti acara-acara keagamaan. Program Dimensi Belia Berdudun memberi pendedahan dan pengalaman kepada belia mengenai sejarah dan latar belakang kampung melalui riadah dan sesi interaksi bersama penduduk kampung. Dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dan Cawangan Daerah Brunei dan Muara, program selama 2 hari itu diadakan di Kampung Danau, daerah Tutong. Program Wat Julung kalinya ini dikendalikan dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Danau Mukim Telisai. 20 orang belia menyertainya.
Antara pengisian program, aktiviti berdudun mengenali masakan tradisi kampung, lawatan ke satu kampung satu produk dan kerja-kerja kemasyarakatan. Apa yang saya pelajari sepanjang program berdudun ini adalah tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh generasi yang pada masa lalu sampai generasi terkini. Macam-macam lah diorang punya gaya hidup, diorang punya bahasa, diorang punya budaya, diorang punya history also, and macam-macam lagi lah. Hari terakhir Kejohanan Dunia Wushu Remaja ke-9 bagi kategori Tolu mempertandingkan 8 acara pagi tadi. Kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Antara acara yang dipertandingkan, Boys Kwangshu A, Girls Kwangshu A dan Boys Nanggun C. Penyampaian pingat bagi acara Girls Kwangshu A disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Manakala pingat bagi acara Boys Kwangshu A disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Xiao Xiangwu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Sementara itu, kategori Sanda Kejuaraan Dunia Wushu Remaja ke-9 juga diadakan pagi tadi di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah. 12 kategori peringkat akhir dipertandingkan, antaranya Boys Children 48 kg dan 52 kg, Girls Junior 48 kg dan 52 kg dan Boys Junior 48 kg dan 52 kg. Kejohanan tarik kalat sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 diadakan di Padang Bandaran Seria, daerah Belait. 18 pasukan dari semua daerah menyertainya yang dibahagikan kepada dua kategori. Kategori 560 kg dimenangi oleh Majlis Sukan ABDB selepas menewaskan pasukan SPSS Tigers, manakala kategori 680 kg dijuarai oleh Chan Blok Santai setelah mengalahkan Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan dikendalikan oleh Majlis Perundingan Perumahan Negara Kampung Panaga Seria dengan kerjasama Jabatan Daerah Belait. Syarikat Ghostwriting Bowling Seria pagi tadi menganjurkan kempen Bulan Bowling sempena ulang tahun pertama penubuhan pusat tersebut. Pelancaran kempen disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kempen yang dijalankan sepanjang bulan Oktober ini bertujuan menarik minat orang ramai dalam sukan tersebut di samping mencari peserta yang berbakat dalam sukan berkenaan. Antara aktiviti diadakan sepanjang kempen, pertandingan bowling, sesi cleaning dan bengkel bowling bagi penuntut sekolah. Sempena sambutan Hari Guru ke-34, Kementerian Pendidikan pagi tadi mengadakan peringkat akhir kejohanan bola jaring. Kejohanan berlangsung di Sekolah Sukan Kampung Pulai. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Penyertaan kejohanan tersebut dibukakan kepada para pegawai dan kaki tangan termasuk tenaga pengajar yang berkhidmat di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hawa Ugama. Kejohanan tersebut dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan selaku jawatan kuasa acara-acara sukan bagi sambutan Hari Guru ke-34 dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Brunei Darussalam.
Sempena sambutan Hari Guru ke-34, Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan mengadakan kejohanan futsal. Perlawanan peringkat akhir kejohanan diadakan petang tadi di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. 28 buah pasukan menyertai kejohanan. Juara disandang oleh pasukan SMSS manakala pasukan Kluster 2 dan pasukan guru-guru Gamma JPI masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Penyampaian hadiah serta sijil kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Ke arah mewujudkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat, Majlis Perundingan Kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk Daerah Tutong pagi tadi mengadakan aktiviti riadah Hari Keluarga iaitu mendaki bukit di kawasan trek Cutting Hill Warrior, Kampung Bukit Panggal, Daerah Tutong. Menyertai riadah sejauh 4.5 km, Awangku Arif Anwar bin Pekan Encik Ahmad, pemangku pegawai Daerah Tutong. Aktiviti riadah seumpama ini dihasrat dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara para penduduk kampung dan penggemar aktiviti mendaki bukit selain mempromosi lokasi baru untuk beriadah di kawasan kampung berkenaan kepada orang ramai.